الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا والحمد لله رب العالمين. Yang berbahagia yang dihormati Ustaz Muhammad James selaku pemilik pondok, mudir pada pondok Ashabus Suffah, seterusnya semua pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita panjatkan syukur kerana pada petang ini dapat kita berkumpul, dan insya-Allah untuk masa yang sedikit lebih kurang sejam saya akan berkongsi sedikit ilmu yang Allah bagi pinjam kepada saya. Dan hari ini saya akan sentuh isu seni berdoa mengikut Al-Quran. Kenapa kita setiap hari perlu berdoa kepada Allah Ta'ala, setiap saat sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan untuk tujuan itu, bila saya katakan seni berdoa menurut Al-Quran, tidak dapat tidak kita mesti kena buka Al-Quran supaya kita boleh lihat dengan mata kepala kita sendiri apa sebenarnya seni ataupun cara-cara yang boleh menjamin penerimaan doa kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu sedang jemaah sekalian boleh buka surah Maryam. Kalau Quran ni muka surat 305. Surah Maryam muka surat 305. Dan dalam kebanyakan kuliah-kuliah saya, kelas-kelas saya yang secara peribadi di KL, saya akan minta kepada para pelajar untuk buka Quran dan melihat pada ayat-ayatnya. Sebab apa? Ada beza di antara kita dengar tanpa melihat. Kalau kita dengar saja kita dapat ilmu hanya menggunakan deria telinga. Tetapi kalau kita buka, kita lihat, kita menggunakan deria mata, telinga, dan insya-Allah deria hati kita. Dan ini juga menggunakan deria mata untuk melihat sesuatu di samping deria telinga boleh memberi kefahaman yang lebih. Antara contohnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala cerita bagaimana Nabi Ibrahim untuk menambahkan keyakinan dia. Dia tanya Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Tuhanku tunjukkan kepadaku bagaimana cara kamu hidupkan orang mati. Jadi Allah berkata, awalam tu'min, qala awalam tu'min, kamu tak percaya ke Ibrahim? Allah kata, Ibrahim kata, qala bala, ya aku percaya, walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk mengukuhkan, meyakinkan, menenangkan hati aku, bagaimana kuasa kamu ya Allah untuk menghidupkan orang mati. Ringkasnya Allah suruh Nabi Ibrahim ambil 4 ekor burung, disembelih, dagingnya dicincang, digaul sekali, kemudian ambil burung-burung yang dah bergaul, dagingnya jenis yang berbeza, 4 ekor tu dipisahkan kepada 4 kumpulan, dan setiap satu kumpulan dibuang ke sebuah gunung. Buang. Kemudian Allah kata, thumma du'uhunna, panggil sekarang Ibrahim. Nabi Ibrahim panggil, ya'ti naka sa'ya, datang burung itu dalam bentuk yang asal. Maksudnya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah, mudah saja. Dan berikutan kita kata apa, permintaan Ibrahim untuk melihat dengan mata kepala sendiri, menggunakan deria mata, keyakinan Ibrahim meningkat. Itu antara sebabnya kita belajar untuk menambah perkataan, jangan sekadar duduk dengar. Kalau kita ada kitab, buka kitab. Kalau ada Quran, buka Al-Quran. Dan insya-Allah dengan cara itu kita kata kefahaman itu akan meresap masuk ke dalam jiwa. Dan hari ini untuk tajuk seni berdoa, dan saya kira tak perlu saya jelaskan doa atau apa ta'rifnya semua sekali. Kenapa setiap hari kita tahu doa itu permintaan kepada Allah Ta'ala, sama ada permintaan untuk sesuatu manfaat ataupun permintaan untuk menghindarkan sesuatu mudarat. Okey, tengok semua surah Maryam. Allah tengok ayat kedua. Ayat surah Maryam ni cerita para nabi. Dan ayat kedua ni Allah Ta'ala cerita Nabi Zakaria. Allah kata, zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Sebut Muhammad tentang kasih sayang Tuhanmu
tentang abdahu, hambanya yang bernama Zakaria, iaitu Nabi Zakaria. Iz nada rabbahu, bila dia nada, menyeru ataupun berdoa rabbahu, kepada Tuhannya, nidaan khafiyya, dengan suara yang khafiyya. Khafiyya, kita kata khafi, tersembunyi, perlahan, halus. Apa permintaan dia? Qala, katanya Zakaria, Rabbi, Tuhanku, inni wahanal azmu minni, Tuhanku, tulang-tulangku sudah lemah. Kenapa dia dah tua? Dan mengikut riwayat, baginda sudah berusia hampir 100 tahun pada ketika ini. Washta'ala ar-ra'su syaiba, washta'ala, dan menyala-nyala, ra'su, kepalaku, syaiba, dengan uban, maksud dia dah tua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah dalam doaku kepadamu ya Allah syaqiyya, kecewa. Nabi Zakaria kata sepanjang hidupnya bila dia berdoa kepada Allah Ta'ala, senantiasa dia dapat doa. Kemudian lagi dia sambung, wa inni khiftul mawaliya min wara'i, dan aku risaukan al-mawaliya, zuriat keturunan aku, anak-anak buahku, min wara'i, selepasku, bagaimana mereka mahu menjaga agama ini. Kenapa Nabi Zakaria sudah melihat bibit-bibit anak-anak buah dia, keturunan dia ni macam boleh berkemungkinan besar meninggalkan agama. Okey, wa kanat imraati aqira, sedangkan isteriku aqira, mandul. Fahabali, maka anugerahkanlah ya Allah, min ladunka waliya, dari sisimu waliya, seorang kata pewaris ataupun anak. Yarithuni, supaya dia kelak boleh mewarisi, kita kata kenabian, keilmuanku. Wa yarithu min ali Yaqub, dan juga boleh mewarisi daripada keturunan keluarga Yaqub. Sebab lineage atau kita kata salah silah keturunan Nabi Zakaria bersambung terus kepada Nabi Yaqub. Waja'alhu, dan jadikanlah dia wahai Allah Rabbi, Tuhanku, radiyya, seorang yang diredai olehmu. Okey, ayat ni cerita susun atur doa Nabi Zakaria apabila dia berdoa kepada Allah. Dan apabila kita kaji dan kita teliti rahsia-rahsia yang terkandung pada ayat ini, insya-Allah kita akan faham seni ataupun cara yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah, yang insya-Allah boleh menjamin penerimaan doa kita. Okey, yang pertama, tengok ayat yang ketiga. Zakaria, Allah kata iznada rabbahu, bila dia berdoa kepada Tuhan yang nidaan khafiyya, dengan suara yang perlahan. Kenapa suara yang perlahan? Yang pertama, Nabi Zakaria seorang yang merendah diri dan berdoa kepada Allah, doa yang paling afdal adalah doa secara perlahan. Kenapa Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, dia kata ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kepada Tuhanmu dalam keadaan tadarru', maksud merendahkan diri, wa khufyah, dan juga perlahan. Dan merendah diri dengan suara yang perlahan ini satu gandingan yang cukup indah dan gandingan yang cukup kena dan juga sesuai. Jadi bila nak merendah diri, biasanya kita memperlahankan suara. Okey, kemudian antara sebab lagi Nabi Zakaria berdoa dengan suara perlahan untuk mengelakkan dirinya, diri baginda dituhmah, dituduh sebagai seorang tua nyanyi. Sebab apa? Nabi Zakaria dah tua dan isteri dia pemandu. Tiba-tiba dia berdoa, ya Allah, lepas mayang contohnya duduk seorang-seorang, kuat-kuat suara, ya Allah, kurniakan kepada aku anak. Jadi itu boleh menimbulkan fitnah, celaan-celaan orang sekeliling. Apa cerita ni, Zakaria dah tua nyanyuk ke? Jadi bila kata dah tua nyanyuk minta benda pelik, boleh menyebabkan kita kata kredibiliti dia sebagai seorang rasul, nabi yang menjadi ikutan akan tercemar. Jadi apa pengajarannya? Kita kata kalau kita ni seorang yang baik, soleh, kita sebolehnya mengelakkan orang lain terfitnah kerana kita. Dan dalam satu peristiwa, sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW sedang beriktikaf dalam masjid. Kemudian baginda telah didatangi oleh isteri dia yang berbangsa Yahudi, Safiyah binti Huyai. Dia masuk jumpa dengan Rasulullah, dia jumpa Rasulullah, kemudian selepas berurusan dengan Rasulullah, Rasulullah pun nak hantar Safiyah binti Huyai keluar nak balik rumah. Dan kita andaikan pada waktu malam di Madinah tak ada lampu macam kita. Jadi remang malam yang gelap itu, bila Rasulullah keluar dengan Safiyah binti Huyai, Rasulullah terserempak dengan dua orang lelaki Ansar, sahabat Nabi. Jadi apabila sahabat Nabi Ansar ni tengok susuk tubuh Rasulullah berjalan dengan seorang perempuan, mereka lari ikut jalan lain.
Jadi Rasulullah kata, sini, datang sini. Rasulullah terus menghilangkan segala keraguan. Rasulullah kata, ini isteri aku Safiyah binti Huyai. Jadi sahabat Nabi terkejut, subhanallah, dia kata. Lepas Nabi kata, aku segera hapuskan keraguan itu. Kenapa? Aku tak mahu syaitan mencampakkan benda-benda tak elok dalam diri kamu. Kenapa Nabi kata syaitan ni berjalan dalam pembuluh darah dan dia mampu mencampakkan sangkaan-sangkaan buruk dalam hati kamu. Jadi sama juga di sini, kenapa Nabi Zakaria berdoa secara perlahan? Satunya untuk menunjukkan dia ni seorang yang rendah diri dan menunjukkan dia ni benar-benar khusyuk kepada Allah. Dan yang kedua, dia nak mengelakkan daripada timbulnya fitnah-fitnah, celaan-celaan orang lain. Sebenarnya antara sebab dalam Islam, kalau kita berkahwin, kita kena buat kenduri, kena buat bising. Kenapa? Kalau kita kahwin, kita tak buat bising, orang boleh mentohmah kita berzina, bersekudurukan dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Adab pertama ataupun rahsia pertama bagaimana doa kita ini boleh diterima oleh Allah Ta'ala adalah kita berdoa secara merendah diri dan juga perlahan. Merendah diri dan juga perlahan. Jangan kita tinggikan suara seolah-olah supaya kita nak tunjuk pada orang lain kita berdoa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rahsia ataupun seni berdoa yang dibuat oleh Nabi Zakaria sehingga kita kata doa baginda diterima, menunjukkan diri ini lemah. Dia kata apa? Inni, ayat yang keempat, inni wahanal azmu minni. Dia kata, Tuhan, aku ni dah lemah tulang-tulangku, washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalaku pun dah beruban. Jadi ditunjuk kelemahan diri dia. Kenapa? Biasanya kalau kita nak minta bantuan daripada orang, kita pergi dengan muka sombong, orang tak akan tolong. Jadi bila pergi dengan merendah diri, orang lebih mudah untuk menolong kita. Dan Nabi Zakaria merendah diri, Tuhan, aku dah tua, aku dah beruban kepada. Dan sebenarnya tuan-tuan, ini kaedah yang digunakan juga oleh beberapa nabi lain dalam Al-Quran. Contohnya Nabi Adam, bila Allah bagi ilham, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin, Allah pun memberikan ilham beberapa kalimat untuk dipertaubat. Apa? Rabbana zalamna anfusana, Tuhan kami menzalimi diri kami sendiri, rendah diri. Nabi Yunus bila ditelan berada dalam perut ikan, apa tasbih dia yang popular? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, aku ni seorang yang zalim. Merendah diri. Lagi Nabi Musa, selepas dia terbunuh secara tak sengaja seorang lelaki Qibti yang bergaduh dengan seorang lelaki Bani Israel. Ini dalam surah Al-Qasas Allah Ta'ala sebut. Dia terbunuh kaum itu secara tak sengaja. Apa baginda buat? Dia lari dalam keadaan ketakutan sebab diburu oleh orang Qibti, lari ke Madian. Dan jarak Madian antara Mesir dengan Madian disebut dalam riwayat jarak perjalanan selama 8 hari. Jadi Nabi Musa keluar daripada Madian, daripada Mesir, sehelai sepinggang tanpa apa-apa bekal. Kenapa? Pada orang bagi amaran ke dia, memang kaum Qibti, pembesar Qibti nak tangkap dia, nak bunuh dia. Jadi Nabi Musa lari sampai ke Madian sehelai sepinggang, tak ada apa-apa yang boleh menjamin keselamatan dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut, sampai ke sebuah, kita kata di Madian ada sebuah perigi. Ringkas cerita, baginda tolong anak perempuan Nabi Syuaib. Selepas dia tolong anak perempuan Nabi Syuaib, Allah Ta'ala kata, thumma fasaqa lahuma, Musa pun memberi minum, ambil air kepada kedua-dua anak perempuan Nabi Syuaib. Kemudian Allah kata, thumma, kemudian tawalla, Nabi Musa pun tawalla, berpaling, ila dhilli, ke perteduhan pokok. Dia cari teduh pokok, dia duduk sandar. Dia pun kata, Rabbi, Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, lima anzalta, kepada apa, terhadap apa yang kamu turunkan, ilayya, kepadaku sekarang ni, fakir, tersangat fakir. Dia kata, Tuhan, aku fakir sungguh sekarang, aku tak ada apa, aku amat mengharap rahmat kasih. Jadi dalam doa kita, dia sebenarnya dia saling berkait rapat. Kita merendah diri, kita tunjuk kehinaan kita, dan kita merendahkan suara, itu semua saling berkait rapat. Dan dalam doa kita, antara cara untuk kita supaya doa kita diterima oleh Allah Ta'ala, kita kena guna kaedah ini. Itu yang kedua, supaya doa kita diterima. Yang pertama, merendah diri, memperlahankan suara. Yang kedua, tunjuk kita ni memang lemah, berdosa dan juga hina. Dan yang ketiga,
Nabi Zakaria kata, wa inni, ayat kelima, wa inni khiftul mawaliya min warai, dan aku risaukan zuriat keturunanku selepasku ini mereka tidak menjaga agama. Jadi ini yang ketiga antara adab atau seni berdoa. Kita berdoa apa sahaja kita mesti utamakan hak Allah. Ya Allah, aku nak anak bukan kerana aku nak anak, tetapi aku nak supaya anak aku boleh mewarisi ilmuku dan jaga agama zuriat keturunanku. Kita utamakan hak Allah. Antara contoh Nabi Isa dan surah Al-Ma'idah, Hawariyun bersama dengan pengikut dia, katanya sampai ribuan orang dalam satu peristiwa. Dia kata, ya qalu hal yastati'u rabbuka, adakah Tuhanmu mampu an yunazzila alaina ma'idatan minas sama, untuk menurunkan hidangan daripada langit. Lepas tu Nabi saya kata, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, jangan minta benda pelik-pelik. Lepas tu mereka kata, kami nak makan, kami nak bersaksi, menyaksikan memang kamu ni seorang Rasul yang sebenar. Hawariyun, pengikut-pengikut Nabi Isa, minta makan sahaja, hidangan daripada langit. Tetapi Nabi Isa, dia tak minta makan saja, tapi digandingkan permintaan doa itu dengan, kita kata, keutamaan ataupun kepentingan Allah. Qala Isa bin Maryam, katalah Isa anak pada Maryam, Allahumma, ya Allah, Allahumma Rabbana, Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama', turunkanlah hidangan kepada kami daripada langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, yang mana hari turun hidangan daripada langit ini menjadi hari raya bagi orang zaman kami dan selepas kami. Lepas tu, wa ayatan mink, dan ini juga menjadi tanda kekuasaanmu ya Allah. Jadi Nabi Isa, dia bukan minta makanan saja, tapi dia minta supaya hari itu menjadi bukti Allah Ta'ala ni Tuhan yang Maha Kuasa. Contoh lain, Nabi Ibrahim, apabila, kalau baca dalam Sahih Bukhari ya, kisah dia lepas dia bina Kaabah, lepas tu dia pun pergi, dia ambil bekas air dan juga kurma setangkai, dia letak dekat, dia kata, rumah dia untuk Hajar dan juga Ismail. Kita air tu habis, dia ganti lagi. Lepas dia tinggalkan kurma setangkai dengan air tadi, dia pun pergi berjalan tak pusing ke belakang. Dan Hajar isteri dia perasan, dia pun ikut Nabi Ibrahim. Dia kata, Nabi Ibrahim tak menjawab. Terus baginda pergi jauh, makin jauh. Lepas tu Hajar berkata, Ibrahim, adakah Allah Ta'ala menyuruh kamu meninggalkan kami? Lepas tu kata Nabi Ibrahim, ya. Okey, kalau begitu katanya Hajar, jangan sia-siakan kami. Jadi Nabi Ibrahim terus pergi sampai agak-agak jauh sikit, naik ke nampak daripada jauh sayup Kaabah ni. Nabi Ibrahim pusing. Okey, sekarang buka surah Ibrahim. Surah ni tanda, kita akan balik lagi ya. Surah ni tanda. Sekarang buka surah Ibrahim. Surah muka surat, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Okey, tuan-tuan sekalian, adik-adik jemaah sekalian, muka surat yang ke 260. Lepas ni kalau orang kata Nabi Ibrahim berdoa macam mana, kat mana doa tu, tahu dah dalam Quran. Ini tidak kebanyakan kita dengar dalam Quran sebut. Kita kalau boleh tak mau macam tu. Kita orang belajar agama ni, kita orang Islam, Quran sebut di mana? Boleh tunjuk. Kenapa kita kebanyakan ilmu kita setakat ni kita belajar, kebiasaan ni bukan ilmu kita tapi ilmu ustaz. Kalau ustaz dia kata dalam Quran sebut, kita dalam Quran sebut. Kat mana? Allah A'lam. Dan kita tidak ada inisiatif. Jadi cara begini, buka Quran, tengok sini. Okey. Tengok ayat yang ke-37. 37. Rabbana inni askantu. Muka surat 260. Tolong kawan-kawan sebelah-sebelah, tolong kawan kita. Tolong. Muka surat 260. Ayat 37 surah Ibrahim. Dan surah Ibrahim dinamakan surah Ibrahim kerana kisah ini. Okey, katanya Ibrahim, dia kata, Rabbana, Tuhan kami. Kalau baca Sahih Bukhari, ini doa baginda selepas baginda meninggalkan jauh. Dia tengok daripada jauh. Dia kata, Rabbana, Tuhan kami, inni, sesungguhnya aku, askantu. Jumpa tak? Tolong sebelah 260. Jumpa 260 ayat 37. Jumpa.
Sebelah dia, sebelah dia. Okey, Rabbana, Tuhan kami, inni sesungguhnya aku askantu, aku menempatkan min dzurriyyati, sebahagian daripada zuriat keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak mempunyai tanaman kontang, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang al-muharram, yang dihormati. Dia tinggal di situ bukan tinggal saja. Kenapa? Rabbana liyuqimus solat, Tuhan kami, supaya mereka dan zuriat mereka mendirikan sembahyang. Dia utamakan hak Allah. Faja'al, maka jadikanlah, wahai Allah, afidatan, hati-hati, minan nas, sebahagian daripada manusia, tahwi, condong, ilaihim, kepada mereka, warzuqhum minas thamarat, dan kurniakanlah, rezekikanlah kepada mereka buah-buahan, la'allahum yashkurun. Ayat ni sebenarnya, kalau kita sebagai seorang ayah diberi arahan untuk meninggalkan zuriat keturunan di sebuah lembah yang kontang, tak ada jaminan apa. Kalau kita biasanya nak berdoa, kita pergi jauh, ya Allah, selamatkan zuriat keturunan aku, habis. Tetapi Nabi Ibrahim, Nabi Isa tadi, dan Nabi Zakaria dalam surah Maryam, dia utamakan hak Allah. Ya Allah, aku tinggalkan mereka di sini supaya mereka boleh mendirikan sembahyang, mengagungkanmu. Oleh itu, ya Allah, jadikan hati-hati manusia nak datang ke sini, bawa makanan supaya mereka selamat. Utamakan hak Allah, baru kita doa untuk kita. Jadi bila kita buat macam ni, penerimaan doa kita mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Dan satu lagi tuan-tuan, ayat ni mempunyai mukjizat yang cukup hebat. Cuba tengok ujung tu. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al, ya Allah, maka jadikanlah afidatan, hati-hati, min, sebahagian daripada annas, manusia. Katanya Abdullah bin Abbas, dia kata, oleh kerana Nabi Ibrahim sebut minan nas, sebahagian sahaja daripada manusia, tahwi ilaihim, untuk cenderung kepada orang Mekah ni, menyebabkan hanya orang Islam sahaja yang cenderung nak pergi ke Mekah. Secara fitrah semua jadi. Kawan kita pergi buat umrah, balik umrah, kita tanya macam mana umrah, seronok, nak pergi lagi, kalau boleh nak pergi lagi. Sebenarnya rasa tu bukan rasa semata-mata rasa, tetapi rasa itu adalah mukjizat Nabi Ibrahim dalam doa dia. Satu. Kemudian apabila Nabi Ibrahim kata minan nas, membawa maksud yang Islam sahaja. Katanya Abdullah bin Abbas, kalau sekiranya Ibrahim kata faja'al afidatan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati-hati manusia condong nak ke sana, jawabnya Mekah akan menjadi rebutan seluruh empayar dunia. Mereka sekarang dia akan cuba dapatkan Mekah. Kenapa center? Mekah ni center. Kalau tengok dalam peta, memang nampak Mekah betul-betul duduk center. Pusat yang cukup. Ini antara mukjizat kenapa Allah nak hindarkan musibah ni berlaku. Nabi Ibrahim kata sebahagian daripada manusia. Ini antara kita kata seni berdoa. Dan saya cerita pengalaman saya sendiri. Bulan puasa 2 tahun lepas, dapat call dalam waktu zuhur tu, ada makcik kepada orang rumah saya, isteri saya, masuk hospital Putrajaya. Jadi kami keluar daripada rumah tu, lepas isteri saya balik office, keluar dari rumah pukul 6 petang, nak ke Putrajaya sampai sebelum berbuka puasa. Dan kita kata benda yang kita nak buat ni seolah-olah mustahil, susah nak dapat. Kenapa? Jam. Telefon kawan-kawan, laluan mana yang paling kurang jam boleh sampai. Kawan-kawan kata semua jam. Jadi cara dia, saya bertawassul, saya berdoa, kata ya Allah, aku keluar pukul 6, aku nak sampai ke Putrajaya sebelum berbuka puasa. Ya Allah, aku nak sampai ke sana bukan kerana aku nak pergi ke Putrajaya, tetapi aku nak menghubung silaturrahim yang kamu arahkan, yang engkau arahkan. Doa tu bukan kerana kita nak pergi, tapi kerana kita nak hubung silaturrahim. Sama juga kita masuk belajar. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada anak aku, contoh anak kita masuk exam ke, supaya anak aku ni akan jadi anak soleh yang berbakti kepada agamamu. Itu seni berdoa. Kalau kita minta ya Allah berikan kejayaan, ya Allah biarlah aku sampai ke Putrajaya sebelum berbuka puasa, Allah Ta'ala boleh makbulkan. Tetapi bila kita masukkan keutamaan kepentingan Allah mengatasi kepentingan kita,
penerimaan makbulnya doa tu lebih mudah. Sama seperti Nabi Zakaria. Okey. Seterusnya, seni berdoa yang berikutnya. Cuba tengok surah As-Saffat. Surah As-Saffat selepas surah Yasin. Tuan-tuan cari Yasin, lepas Yasin. Ya. Okey, muka surat 451. Al-Quran surah As-Saffat muka surat 451. 451. Jumpa 451 ayat yang ke-139. Jumpa 451. Sebelum lagi. Dan biasanya bila kita sebut cerita Nabi Yunus, doa Nabi Yunus, tasbih Yunus, kita ingat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan kalau kita tanya average orang awam ataupun orang yang mengaji, kenapa Nabi Yunus Allah Taala selamatkan daripada perut ikan? Biasa orang kata sebab baginda berdoa tasbih ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jawapan itu betul tetapi kurang tepat. Betul tapi kurang tepat. Cerita baginda dibebaskan, Allah Ta'ala selamatkan baginda kerana doa baginda itu dah part 2. Kalau tengok cerita Spiderman ada part 1, part 2. Tengok part 2, kita pun pelik, macam mana dia boleh jadi Spiderman ni, boleh melekat di dinding. Kita tak faham. Jadi nak kena tengok part 1. Oh, digigit laba-laba, lepas tu dapat power jadilah Spiderman, baru kita faham. Rupanya Nabi Yunus berdoa la ilaha illa anta itu bahagian kedua hidupnya. Cerita bahagian pertama disebut di sini. Tengok ayat yang ke-139. Ini pun seni berdoa. Kalau kita buat benda ni, insya-Allah doa kita dimakbulkan. Wa inna, dan sesungguhnya Yunus itu la minal mursalin, memang benar-benar salah seorang daripada para rasul. Idh abaqa, ingat bila dia menuju ilal fulkil mashhun, ataupun dia menaiki al fulkil mashhun, kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama, dia pun buat undian. Fakana minal mudhadin, maka dia pun tergolong orang yang kalah dalam undian. Ayat 141. Ayat 141. Fakana minal mudhadin, dia pun orang yang kalah dalam undian. Ayat 142. Faltaqamahul hut, maka baginda ditelan oleh al-hut. Hut ikan paus, ikan besar. Wa huwa mulim, dalam keadaan baginda tercela. Ya. Falaula, tengok ayat ni penting, ayat 143 dengan 144. Ini part 1, cerita baginda. Cerita baginda apa bahagian pertama duduk sini. Allah kata falaula, kalaulah bukan kerana annahu, dia dahulu, kana, kalau belajar bahasa Arab, kana benar lepas, tak fi'il madhi. Kalaulah bukan kerana dia ni, kana dahulunya, masa dia senang, masa dia lapang, masa dia tidak susah, minal musabbihin, tergolong daripada orang yang banyak bertasbih kepada Allah, la labitha, sudah pasti dia akan labitha, kekal, tinggal, fi batnihi, dalam perut ikan, ila yaumi yub'atsun, sehingga hari kiamat. Jadi rupanya para ulama tafsir mengatakan Nabi Yunus dibebaskan, selamat daripada musibah baginda, adalah kerana baginda masa senangnya banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Jadi kita kena konsisten, berterusan. Kita semasa kita senang, kita selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan aku, beri kejayaan dunia akhirat. Ya Allah, murahkan segala. Minta, selalu minta kepada Allah Ta'ala. Apabila kita terdesak, susah, kita berdoa kepada Allah, masa tu Allah senang makbul. Sebab tu ayat ni penting. Walaula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi. Jadi ini bahagian pertama. Bahagian pertama cerita Nabi Yunus, masa dia senang, dia sentiasa berdoa, minta dengan Allah Ta'ala berbagai-bagai permintaan. Kemudian apabila dia susah, ditelan oleh ikan, dia pun berdoa. Dan doa baginda terus Allah Ta'ala makbulkan. Dan baginda dibebaskan daripada perut ikan. Jadi nak cerita tuan-tuan sekalian, doa kita ni perlu dilakukan secara konsisten.
berterusan. Jangan kita berdoa ketika kita nak sahaja. Contoh mudahlah kalau nak pinjam duit dengan bank, kita nak buat bisnes. Nak buat bisnes kita perlukan loan daripada bank, kita kata 1 juta. Kita pergi ke bank, buat application, hantar nak buat loan 1 juta. Bank dia tak bagi terus, dia buat siasatan. Dia check, si fulan ni Abdullah nak buat loan 1 juta, okey, buka check record dia ni ada tak akaun dengan bank ni, check ada. Oh, berapa dia punya, tengok dia punya record akaun dia masuk setiap bulan 10,000. Jadi bank kata orang ni ada duit, okey, kita luluskan pinjaman. Orang kedua buat juga pinjaman 1 juta. Bank pun tengok rekod dia, memang ada akaun, tetapi akaun dia tu RM2, RM1, RM10, keluar RM5. Jadi bank tak confident. Bank kata kalau bagi pun tak boleh bayar ni, tak ada duit, tak ada bukti. Walaupun analogi, contoh itu tak sesuai nak digandingkan dengan kekuasaan Allah, Allah Maha Pemurah, tapi itu yang paling mudah nak bagi faham. Kita kena sentiasa berdoa kepada Allah. Dan bila kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, benda tu kita kata Allah Ta'ala perhatikan. Dan bila kita suntuk perlu bantuan Allah Ta'ala, mudah dimakbulkan. Nabi kata dalam sebuah hadis, Nabi kata, jagalah hak Allah, Allah akan jaga. Ingat kepada Allah ketika, kenal kepada Allah ketika kamu susah, ketika kamu senang, kamu akan dapat kesenangan, kamu akan dibantu. Allah kenal kamu ketika kamu susah. Dan satu lagi ibadat, jangan bertanggung. Tengok surah At-Tin belakang sekali, juzuk 30. Masih lagi dalam lingkungan doa dan juga amal soleh. Kenapa doa itu adalah amal soleh? Surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Muka surat 597. 597. Surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Jumpa okey, surah ni memang biasa kita baca. Tetapi surah ni tuan-tuan sebenarnya menceritakan kepada kita kepentingan beribadat daripada muda lagi. Tengok ayat yang keempat. Allah kata laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami cipta manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik kejadian, elok, cantik, sihat, kuat. Thumma, kemudian radadnahu, kami kembalikan dia asfala safilin, pada tahap yang paling rendah. Asfala safilin ini biasa difahami neraka lah. Manusia orang yang paling mulia, tapi kalau jahat korban ke neraka yang paling rendah. Tapi sebenarnya itu dah tafsiran yang kedua. Tafsiran pertama, kami cipta manusia dalam keadaan yang sebaik-baik kejadian, cantik. Kemudian apabila usianya meningkat dewasa, kami kembalikan dia pada tahap yang paling rendah, iaitu tua nyanyuk. Tua nyanyuk, tua bangka. Kemudian antara masalah bagi bila orang tu dah tua, sama ada dia akan nyanyuk ataupun dia tidak lagi mempunyai tenaga seperti zaman muda untuk beribadat. Dan kalau baca ayat ni, asbab nuzul ni antaranya apabila Rasulullah hijrah ke Madinah, ada di kalangan sahabat Nabi yang tua ni, bila makin meningkat usia tua, dia banyak lupa. Dia kata dia dah semayang asar, cucu kata tak semayang lagi tu, dia kata aku semayang dah lah. Jadi duduk bergaduh. Kemudian kalau masa mudanya Rasulullah solat tarawih, dia buat 20 rakaat. Bila dah meningkat usia tua, dia tak larat nak berdiri, jadi dia terpaksa buat 8 rakaat. Jadi ini jadi satu isu macam mana? Oh, kesian orang tua, ibadatnya bila meningkat usia tua dia tak boleh lagi serancak sebanyak ketika masih muda. Macam mana nasib mereka? Dan bukan salah dia, sebab fitrah dia menjadikan Allah Ta'ala buat dia tua, jadi dia tak mampu nak beribadat. Jadi Allah Ta'ala bagi penyelesaian. Allah kata Allah cipta manusia itu sebaik-baik kejadian, kemudian dikembalikan pada tahap yang paling rendah, tua, nyanyuk, tak mampu nak beribadat. Tetapi orang yang illallazi, kecuali orang-orang yang amanu, beriman, wa amilus salihat, dan senantiasa dahulunya beramal soleh masa mudanya, falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala di ketika usia tua, ghairu mamnun, yang tidak putus-putus. Jadi nak cerita di sini, kalau kita
pencen baru nak kenal masjid, nak mengaji, nak beribadat. Elok kita pencen, bila nak semayang dah tak larat. Jadi Allah pun nak bagi rahmat pada kita. Nak kira akaun kita ibadat masa tua ni banyak seperti masa muda. Bila tengok akaun masa muda ibadat, memang tak pernah beribadat. Jadi tidak ada sebab ihsan, rahmat kasih sayang Allah untuk bagi bonus kepada kita. Tetapi kalau kita masa muda ni beribadat rajin, macam adik-adik ni, alhamdulillah rajin beribadat. Kemudian bila dah meningkat usia tua, tiba-tiba tak larat lagi nak beribadat, Allah guna kita kata sukatan ataupun penanda ataupun kita kata akaun masa muda. Ini antara keistimewaan beribadat secara berterusan daripada muda sampai ke tua. Lepas tu salah satu doa Nabi kita radadna, Nabi kata Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon padamu perlindungan denganmu, an uradda, daripada uradda dikembalikan atau dipanjangkan umur, ila arzalil umur, sampai ke tahap tua bangka. Kenapa? Bila kita dah tua nyanyuk, satu kita tak larat nak beribadat, kita banyak lupa dan kita menyusahkan orang lain. Tetapi ayat ini juga ditafsirkan oleh sebahagian tabi'in. Dia kata ayat ini menjadi dalil orang yang banyak baca Al-Quran. Kenapa? Amal soleh yang terbaik baca Quran. Antaranya orang yang banyak baca Quran, insya-Allah dia tidak akan ditimpa penyakit nyanyuk. Cuba perhati ulama-ulama hebat dunia. Yusuf Qaradawi umur dekat 80, nyanyuk tak? Tak nyanyuk. Kenapa itu? Kita kata kehebatan Al-Quran boleh jaga dia. Dan Al-Quran juga ni kita kata banyak kelebihan. Antara contoh, ada seorang pensyarah UKM tahun 90-an, dia ni cukup popular, selalu keluar TV. Nama dia Dr. Balqis. Dr. Balqis binti Abu Bakar. Saya kenal dengan dia baik. Lepas tu sekali dapat call daripada anak dia, Dr. Balqis kena stroke, angin ahmad. Jadi dia kena stroke bahagian atas, dia jadi tak boleh cakap. Kemudian saya pergi ziarah dia di Kuza masa tu, di Terengganu. Jumpa dia, bila nak cakap dengan dia memang tak boleh cakap. Selepas hampir kita kata 5 ke 10 tahun, saya jumpa dengan dia di Bangi. Jumpa di Bangi, di rumah Ustaz Abdul Halim Al-Muhammadi, adik kepada Ustaz Osman Muhammadi, buat kenduri. Jumpa dia situ. Dia tengok saya, Bukhari, apa khabar? Boleh cakap. Saya terkejut lah. Lepas tu saya tanya khabar dia semua sekali. Lepas tu saya dapat tahu rupanya selepas dia kena stroke, dia boleh bergerak semua sekali, tapi lidah dia tak boleh bercakap, telo. Cara dia macam mana? Setiap hari dipaksa diri dia baca Quran, telo-telo dia pun. Innaman dasi, baca Quran khatam. Selepas dia buat baca Quran secara bertahun-tahun, lama kelamaan lidah dia pulih dan dia boleh bercakap seperti biasa. Cuma fasih tu taklah sama seperti dahulu. Dan otak dia pun tak seperti dahulu. Kalau dulu otak dia ligat, boleh tangkap anytime, tapi sekarang dia kena fikir baru boleh cakap. Tapi lidah dia tu yang herok kerana stroke, pulih kerana Al-Quran. Itu antara mukjizat Al-Quran. Kalau kita sentiasa baca Al-Quran, insya-Allah bila kita meningkat usia besok, kita tak nyanyuk. Tapi tak boleh nafikan. Tak nyanyuk itu bukan langsung tak nyanyuk. Contoh kita kata, otak kita masa muda 100%. 100%. Kalau orang yang tak baca Quran, tidak menuntut ilmu, bila usia makin tua, dia punya graf otak tu mungkin turun 50%. Dia jadi nyanyuk. Lagi tu sampai 20-30% tinggal. Tetapi orang yang baca Quran ataupun alim ulama yang menuntut ilmu, yang berterusan dengan ilmu, kelebihan dia, kalau dia tua, graf otak dia nak turun pun mungkin turun dalam 5%, 10%. Ini antara kelebihan orang menuntut ilmu dan juga membaca Al-Quran. Boleh ke tak? Haji Aki, ada masa lagi? Boleh. Okey, seterusnya tengok surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ini nak cerita doa terbaik, kaedah doa terbaik di samping kaedah-kaedah tadi. Surah Al-A'raf ayat 180. Surah Al-A'raf 180. Muka surat 174. 174.
Ini doa terbaik, kaedah berdoa terbaik di samping yang tadi. Kenapa? Allah sendiri suruh. Dan kita ni tuan-tuan, kita tidak mengenal Allah. Kenapa kita tidak dapat melihat Allah? Jadi cara untuk kita mengenal Allah adalah dengan panduan yang dia beri sahaja. Dia kata aku Allah yang satu, kita kata Allah yang satu. Kita tak boleh nak memandai. Okey. Surah Al-A'raf, muka surat 174, ayat 180. 180 sebentar. Jumpa Tengok Allah kata walillahil asmaul husna, dan bagi Allah itu apa dia? Al asmaul husna. Walillah, dan bagi Allah itu al asmaul husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengan menggunakan nama-namanya. Dan cara terbaik untuk kita minta dengan Allah Ta'ala adalah bertawassul. Tawassul ni adalah menggunakan perantara. Contoh kita paling mudah lah, kita ambil analogi ataupun contoh mudah. Walaupun saya tak berapa setuju pendapat ni, analogi ni. Kita nak jumpa dengan orang besar, raja. Kita main redah, jumpa raja, susah. Jadi cara yang terbaik, agak mustahil nak jumpa raja. Cara yang terbaik, kita guna orang yang dekat dengan raja. Kata, tuan, saya ada hajat nak jumpa dengan raja, boleh tak tolong recommend saya jumpa raja? Dia pun recommend, akhirnya kita dapat jumpa raja, dapat sampaikan hajat kita. Itu kita kata orang yang kita guna itu dipanggil wasilah, perantara. Dan tindakan kita menggunakan dia sebagai perantara untuk sampai kepada raja dipanggil tawassul. Sebenarnya tawassul, kaedah begitu boleh kita gunakan, tetapi bukan yang pertama, yang utama. Yang utama kita bertawassul dengan nama Allah ni, ayat ni. Ya Allah yang maha pemurah, yang pemberi rezeki, yang maha penyembuh, yang maha berkuasa. Minta apa hajat kita. Ini tawassul yang paling tinggi yang kita perlu utamakan dahulu. Kita bertawassul dengan nama Allah. Dan kita perlu guna kebijaksanaan kita. Pilihlah nama-nama Allah mana yang sesuai dengan permintaan kita. Contoh, kita kata kita nak buat bisnes, ataupun kita menghadapi masalah, kita tak tahu, jalan tak terbuka untuk kita buat sesuatu yang elok. Jadi kita minta ya Allah ya Fattah, ya Allah yang pembuka segala-galanya, yang maha membuka segala-galanya. Buka laluan-laluan untuk aku jadi orang yang baik. Ataupun kita nak supaya rezeki kita bertambah, ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang maha pemberi rezeki, beri rezeki kepada aku. Itu tawassul yang pertama yang kita wajib dahulukan. Yang kedua, tawassul dengan sifat Allah. Ya Allah yang maha agung. Kita pilih-pilih, kemudian kita minta permintaan kita. Itu tawassul yang kedua. Lagi banyaklah antara tawassul dengan iman kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan amal soleh kita. Kita pilih mana-mana amal soleh kita yang kita rasakan terbaik, kita minta dengan Allah Ta'ala. Dan cerita tawassul dengan amal soleh ni ada nas dalam Sahih Bukhari. Cerita 3 orang lelaki Bani Israel. Mereka bertiga ni mengembara, kemudian hujan, mereka masuk berteduh dalam sebuah gua. Kemudian hujan lebat menyebabkan batu tu jatuh menutup pintu gua. Mereka bertolak-tolak tak mampu. Dah buntu, akhirnya mereka pun bertawassul dengan amalan. Orang pertama bertawassul, ya Allah, dia kata aku dulu ada ibu, ayah, dan aku buat baik kepada mereka. Satu hari mereka nak minum susu, aku keluar cari susu, balik rumah lewat malam mereka sudah tidur. Anak aku tengah menangis nak susu, aku biarkan anak aku menangis. Aku tunggu sehingga ibu bapa aku sedar. Aku tak nak kacau mereka, aku nak beri biar mereka rasa dulu susu. Jadi kata, kalau sekiranya amal soleh itu berbuat baik kepada ibu bapa ini ada nilai di sisimu, ya Allah, tolonglah kami sekarang, selamatkan kami daripada musibah ini. Pintu gua pun terbuka semua, tapi tak dikeluar. Orang kedua pula, ya Allah, dia kata aku dulu ada seorang sepupu yang cantik, aku memang mencintai sepupu aku ni. Satu hari dia minta bantuan kepada aku dan aku ada peluang untuk buat tak elok ke dia. Aku pun bagi syarat dia kena berzina dengan aku. Bukan itulah matan saya lupa. Lepas tu sepupu aku pun okey lah, lepas aku tolong dia, sepupu aku pun masuk dalam bilik aku dan aku nak rogol, nak berzina dengan dia.
Sepupu aku pun kata, takutlah Allah, bila aku dengar namamu disebut, aku bebaskan sepupu aku. Kalau ada nilai amalan itu di sisimu, ya Allah, tolong lepaskan kami daripada masalah ini. Pintu gua terbuka lagi. Orang ketiga bertawassul, ya Allah, dulu aku ada pekerja, dia bekerja dengan aku dan dia berhenti tanpa sempat dia ambil upah dia. Kemudian aku ambil upah dia tu, aku beli kambing, dan kambing tu biak-biak penuh satu padang. Kemudian selepas beberapa tahun dia datang jumpa aku, dia minta gaji, aku bagi satu padang. Dia pun ambil kambing satu padang tanpa mengucapkan terima kasih pun pada aku. Dan dia kata, kalau sekiranya benda tu ada nilai, bebaskan kami. Akhirnya pintu gua terbuka, mereka bebas. Ini tawassul dengan amal soleh. Ini dibenarkan. Tetapi kita kena letak Allah dulu dari tu. Dan doa ni kalau boleh kita buat sebanyak mungkin, gunakan perantara-perantara, menunjukkan kesungguhan kita. Dan kisah tawassul dengan amal soleh ni berlaku pada ustaz saya masa di tahfiz saya. Ustaz ni Ustaz almarhum lah, Ustaz Ibrahim Ali. Dia jadi warden di asrama tahfiz. Masa tu kompleks Darul Quran Jakim di Kuala Kubu tak siap lagi. Jadi pelajar tahfiz ni ditempatkan di Sungai Semungkis, Hulu Langit. Kemudian satu hari lepas asar, dia ajak pelajar tahfiz 2-3 orang pergi ke kebun dia untuk satu urusan, nak cuci kebun. Pergilah ke kebun ni, lepas tu dekat-dekat nak maghrib ni, dah agak-agak nak senja, dia pun nak balik. Bila nak balik, dia pun teringat kunci dia bawa sekali. Cari kunci dekat van tak jumpa, cari merata tak jumpa, suruh pelajar tahfiz cari tak jumpa. Akhirnya dekat-dekat nak maghrib, dia makin risau, dia pun buntu. Dia pun panggil ke kawan budak tahfiz ni, dia kata, kita ada masalah. Dia kata kunci asrama, segugus kunci asrama tu hilang. Kalau kunci ni tak jumpa, saya berada dalam masalah besar. Jadi dia kata, minta bantuan entum semua, kita bertawassul dengan amal soleh masing-masing. Jadi awak pilihlah apa yang terbaik sepanjang awak hidup berapa tahun ni, itu amal terbaik awak. Awak gunakan amal soleh itu untuk bantu musibah ni. Semua pun duduk tafakur sekejap, pilih mana-mana amal soleh yang terbaik, minta. Lepas tu bila habis doa, saya kata dah habis. Okey, kita cari lagi sekali. Ikhtiar, sebab musabat. Cari tak sampai 5 minit, kunci tu ada tergantung di sebuah dahan, sebatang dahan. Ini antara kata keajaiban doa bertawassul dengan amal soleh. Tapi saya pernah ceritakan murid saya, seorang makcik. Dia ni masa muda, masa dia senang dulu, banyaklah bersedekah. Dia kata, saya tak boleh Ustaz, nanti tengah nak tawassul dengan amal soleh saya jadi sombong pula. Bagus juga ya aku buat benda tu dulu. Jadi tak jadi amal soleh. Kenapa ada riak? Kemudian yang seterusnya berapa? Nama Allah, sifat Allah, amal soleh. Kemudian barulah pergi kepada orang soleh. Orang soleh. Sebenarnya orang soleh ni simple. Kita minta Ustaz, tolong doakan saya buat sembahyang hajat Ustaz. Itu tawassul. Tawassul dengan orang soleh. Dan tawassul dengan orang soleh ni kalau boleh kita letak pada susun aturnya. Jangan kita kepada Allah kita tak berdoa, kita pun tak ada amal soleh, kita pun pergi ke surau, Ustaz, saya swastakan doa saya kepada Ustaz ya. Ini saya bagi Ustaz RM50, nasi lemak 50 bungkus, Ustaz buat sembahyang hajat, doakan untuk saya. Kita balik rumah tengok TV. Ini bukan tawassul, itu biadab. Dan sepatutnya kita kalau orang datang, Ustaz tolong doakan saya, sepatutnya kita dalam segi dakwah kita kata insya-Allah, tapi adakah awak berdoa? Oh, saya tak berdoa Ustaz, kenapa saya jahil? Saya tak faham kehendak awak seperti yang awak faham. Jadi kalau awak bagi alasan jahil, awak tak pandai, sampai bila awak nak berubah? Awak kena buat dulu doa awak dan saya akan tolong. Kenapa saya tidak memahami kehendak awak seperti awak sendiri? Kita kena bagi motivasi pada semua, dia buat. Kenapa saya kata swasta ni di KL banyak berlaku? Memang biadab. Dia bagi sampul surat RM50, lepas tu bagi nama. Lepas tu dibagi ke orang surau. Dia kata buat tahlil kepada si fulan. Lepas kuliah saya, lepas tu dia orang bagi. Kata ni minta. Saya berkata mana wakil? Ada tak wakil? Tak ada. Saya kata ini satu kebiadaban. Saya kata lain kali orang surau kalau boleh, kalau datang surat macam ni, tanya datang ke tak datang. Okey, kalau dia tak datang, jangan pedulikan, bagi balik duit tu ke dia. Ingat semua boleh main swasta. Tolongnya buat, kirim dia jauh. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, tawassul dengan orang soleh tadi tu.
Dalil ni mana? Banyak dalam Quran. Contohnya Nabi Yaqub. Nabi anak-anak dia ni selepas akhirnya baginda. Okey, tengok surah Yusuf. Kak, surah Yusuf juzuk yang ke-13. Okey, ayat yang ke-97 ataupun muka surat 247. 247 surah Yusuf ayat yang ke-97. 97. Atas sekali, atas sebelah kanan. Muka surat 247. 247. Apa? Ini antara contoh tawassul dengan orang soleh. Dan kita tak boleh nafikan orang soleh ataupun wali Allah yang paling hebat Nabi Muhammad dan juga para nabi. Cerita Abdul Qadir Jalani ke ataupun wali-wali lain, dia mesti berada di bawah pada para rasul, para nabi. Kenapa? Jangan salah faham. Setengah orang tu silap faham siapa wali yang paling hebat. Kita kata Abdul Qadir Jalani. Tak nafi Abdul Qadir Jalani memang wali yang hebat, tetapi Rasulullah itu adalah wali. Dia ada ranking dia. Dia seorang rasul, dialah nabi, dialah orang soleh, dialah wali Allah, dialah seorang muhsin, dialah seorang mukmin, dialah seorang muslim. Tapi kalau kita muslim tak sama. Contoh nak bagi faham. Perdana Menteri Datuk Seri Najib, dia siapa? Dialah Perdana Menteri, dialah kita kata Presiden UMNO, dialah rakyat Malaysia. Tapi saya cuma rakyat Malaysia. Dan saya tak naik ke atas. Kenapa? Saya tak ada kelayakan. Tapi dia boleh turun ke bawah. Itu nak kena faham. Okey. Pasal sebut Najib senyum semua. Ada peminat dia kan? Satu Malaysia. Okey, tak apa. Tengok ayat 97. Cerita ayat ni tuan-tuan, cerita dia selepas akhir kisah Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia. Dalam lawatan terakhir, bila Nabi Yusuf mengaku akulah Yusuf, jadi adik-beradik dia pun minta maaf dengan dia. Lepas tu Nabi Yusuf berkata, ambil baju ni balik ke sana. Bila balik ke Mesir, balik ke Kanaan, dia ambil baju. Tengok ayat yang ke-96 atas. Falamma anja al-bashir, bila dah tiba kegembiraan, berita gembira tentang mereka sudah menemui Yusuf, alqahu, dia orang pun campaklah baju Yusuf tu ala wajhihi, atas muka Yaqub. Fartadda basira, maka pulih kembali, boleh melihat. Lepas tu Nabi Yaqub berkata, alam qala, kata Yaqub, alam aqul lakum, bukankah aku dah katakan kepada kamu, inni aku a'lamu, mengetahui minallah, daripada Allah, ma la ta'lamu. Rupanya dalam sebuah riwayat menyebut Nabi Yaqub pernah bermimpi jumpa dengan malaikat maut. Nabi Yaqub pernah mimpi. Nabi Yaqub tanya, wahai Israel, wahai malaikat maut, kamu ada ambil ke tidak nyawa Yusuf? Lepas tu Israel pun cek rekod, tak ada. Jadi confirm Yusuf tak mati lagi. Jadi bila 2-3 kali cerita Aziz Mesir yang bagi makanan, masa tu Nabi Yaqub dah rasa something. Dia kata dia ni ada something. Kemudian dalam visit lawatan terakhir bila hantar ke sana, rupanya bila adik-beradik datang, bawa surat sekali. Bawa surat. Dalam surat tersebut, daripada Yaqub Safiyullah, sucian Allah, Ibnu Ishaq Zabihullah, anak kepada Ishaq, sembelihan Allah. Tapi riwayat ni, kalau riwayat lain, Nabi Ismail yang disembelih tu. Ibnu Ibrahim, anak kepada Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, teman Allah. Jadi dia kata sesungguhnya wahai Aziz Raja Mesir, kami ini sebuah keluarga yang senantiasa ditimpa musibah. Atuk aku Ibrahim ditimpa musibah, dibakar hidup-hidup. Ayah aku Ishak ditimpa musibah, disembelih. Aku Ishak pula ditimpa musibah kehilangan anak yang paling aku sayangi. Tetapi aku nak tegaskan di sini wahai raja, aku bukan pencuri dan aku tidak melahirkan pencuri. Sebab apa? Bunyamin ditahan atas tuduhan mencuri. Bila Nabi Yusuf baca surat tu, dia pun dah tak boleh tahan diri dia. Lepas tu dia pun mengaku. Dia kata hal a'limtum, dia mengaku diri dia Yusuf. Jadi bila balik semula dengan baju tu, Nabi Yaqub kata, aku cakap dah, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Kemudian anak-anak Nabi Yaqub yang kata 10 orang ni,
yang buat dosa kepada Nabi Yaqub masa muda dahulu. Tengok ayat 97. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, Nabi Allah Yaqub, istaghfir lana, tolong mohon pengampunan kepada kami, dzunubana, akan dosa kami, inna kunna khati'in, kami memang dahulu buat silap. Lepas tu Nabi Yaqub menjawab, qala, katanya aku, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mohon pengampunan kepada kamu, aku minta Allah ampunkan dosa kamu. Innahu huwal ghafurur rahim, dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi ayat ni menunjukkan Nabi Yaqub, anak-anak Nabi Yaqub jumpa dengan dia. Dia kata, ayah, kami buat silap, kami minta ampun dengan Allah Ta'ala, kami dah minta maaf dengan Yusuf, kami minta maaf dengan kamu, tetapi kami nak juga supaya kamu minta supaya Allah ampunkan dosa kami. Ini nak cerita tawassul mereka dengan Nabi Yaqub sebagai seorang Nabi, wali dan juga orang soleh. Jadi sekarang kalau kita jumpa orang soleh, tak ada masalah. Kita jumpa, Tuan, tolong doakan saya. Di samping kita buat tadi, kita buat tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan sifat Allah, tawassul dengan amal soleh, kita boleh minta. Sama juga Nabi sendiri. Nabi ni merendah diri. Nabi merendah diri. Tahu tak? Umar nak pergi buat umrah. Lepas tu Nabi kata, Umar, jangan lupakan kami dalam doa. Nabi tu minta supaya ampunkan dosa. Dan saya rasa cukup untuk hari ni. Dia ada lagi cara tawassul tu, tak apalah, itu kemudian nanti Ustaz James bagi tahulah secara detail. Saya kongsi sikit saja ilmu saya ni. Saya pun rasa macam ketar-ketar sikit ni tengok Ustaz James pergi sana, pergi belakang, pergi sana. Pergi belakang saya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, seni doa yang kita dapat dalam, kita kata, tazkirah ringkas bahasa ni, memberi manfaat semua. Dan sebenarnya lama dah saya tak terlibat dengan tazkirah asal. Masa kecil-kecil dulu, saya asal dari Kelantan. Arwah abah saya ni cukup fanatik dengan Tok Guru Aziz. Seminggu kuliah kami adik-beradik dipaksa, diulang, dipaksa. Kalau tak pergi memang kena sebat. Dipaksa pergi kuliah Tok Guru Aziz, Rabu malam Khamis itu tasawuf, kami malam Jumaat fiqh, subuh Jumaat Riyadhus Salihin, kemudian pagi Jumaat tafsir, hari Isnin itu kuliah biasa dekat rumah, mesti kena pergi. Dan Jumaat petang sebelum ataupun selepas asar, Tok Guru Aziz biasa baca kitab Urdu. Dia mengajar kitab Urdu. Dan bila dia mengajar kitab Urdu, masa petang Jumaat tu asar, dia bukan masa gini dah. Bila dia baca macam cerita Hindustan punya bahasa, nak cerita Tok Guru Aziz seorang yang alim. Dan bila ada jemputan kuliah asar, saya pun teringat masa saya muda-muda, masa kecil-kecil. Jadi hari ini alhamdulillah dapat, kita kata, mengimbau kembali kenangan masa kecil. Dan sebenarnya tuan-tuan, asar ni istimewa. Kenapa waktu asar ni istimewa? Bukan setakat kepada orang Islam. Allah kata, was-salatil wusta, hafidhu 'ala salawat, jagalah sembahyang, was-salatul wusta, dan sembahyang yang tengah. Ulama tafsir kata macam-macam, tapi pendapat yang paling kuat mengatakan ayat Al-Baqarah, sembahyang yang wusta pertengahan ini adalah sembahyang asar. Dan dalam peristiwa lain dalam surah Al-Maidah, Allah Ta'ala cerita satu hukum, kisah seorang sahabat Nabi. Dia keluar berdagang bersama dua orang Nasrani. Seorang sahabat Nabi yang Nasrani itu nama dia Adi bin Hatim. Kemudian bila sampai di Syam, masa dalam perjalanan balik, sahabat Nabi tadi itu sakit. Dan sakit, dia pun rasa dia akan mati. Dia pun minta dua orang, kita kata kawan dia yang Nasrani, supaya ambil surat ni dengan barang ni, macam kita gelas emas. Bila balik nanti ke Madinah, bagi kepada keluarga dia. Jadi bila kawan tu wafat, mati di tengah perjalanan, mereka balik, salah seorang mereka berdua Nasrani ni tak amanah, dia ambil gelas emas tu, kemudian dia cuma bagi surat. Bila surat tu sampai pada keluarga waris sahabat Nabi yang wafat tadi, yang meninggal, mereka buka surat, cek barang, gelas emas tak ada. Jadi Nabi panggil mereka berdua. Dalam surah Al-Maidah tu Allah kata lepas sembahyang, fayuqsimani billahi, surah mana ayat? Memang kita hafal, tapi bila nak keluarkan masa ni dia tak berapa nak keluar. Ya. Syahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut.
Ayat 106. Tak apa, tak payah buka. Allah kata, nah, tahbisunahuma, kamu Muhammad pegang mereka berdua min ba'dis solat, selepas sembahyang. Fayuqsiman billah, maka mereka berdua bersumpah. Betul ke mereka tak ambil? Jadi Nabi panggil mereka, mengikut riwayat mereka dipanggil oleh Nabi selepas sembahyang asar. Kemudian mereka bersumpah, kami tak ambil. Demi Allah kami tak ambil apa-apa. Kemudian sumpah mereka itu diragui oleh kaum ataupun keluarga kerabat sahabat Nabi tadi itu. Allah Ta'ala pun bagi pilihan. Keluarga waris yang rasa berlaku penipuan di sini dipanggil. Ayat 107 tu Allah Ta'ala cerita mereka boleh bersumpah balas. Sumpah memang barang hilang kami syak diambil. Sekadar sumpah lah nak cerita hukum. Dan selepas Adi bin Hatim masuk Islam, dia mengaku dia ambil. Dan dia kata memang Rasulullah SAW Rasul. Kenapa dia tahu benda ghaib? Dan ayat ni sebut, kenapa? Ulama tafsir kata Nabi panggil mereka berdua yang Nasrani ni bersumpah selepas asar. Sebab dalam kebanyakan agama dunia, Yahudi, Nasrani, termasuklah Islam sendiri, asar ni waktu yang antara waktu yang istimewa. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi kata bersama kita ada malaikat yang berganti-ganti jaga kita shift, jaga depan, jaga belakang. Hadis Sahih Bukhari dan diambil daripada tafsiran ayat surah Ar-Ra'd. Dan malaikat ni Nabi kata berganti-ganti pada waktu, dua waktu. Waktu subuh dan juga waktu asar. Itu antara keistimewaan asar. Jadi rasa tuan-tuan cukuplah untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Dan kalau tuan-tuan amalkan doa seperti yang saya ajar tadi, tak payah ambil ijazah lah. Kenapa free daripada Al-Quran? Ambil lah. Allah bagi free untuk kita amalkan. Dan insya-Allah mudah-mudahan kalau tuan-tuan amalkan doa ni, dari segi mendekatkan diri kepada Allah pun satu, dan boleh mencapaikan hasrat kita, hajat kita, dan insya-Allah saya pun dapat saham sikit. Okey, setakat itu dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.